Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada penonton sekalian. Yang dihormati Encik Muhammad Fawis bin Makri selaku pensyarah subjek wacana akademik Bahasa Melayu serta rakan-rakan seperjuangan dan para penonton sekalian. Saya Muhammad Aiman Hafizi binti Asad akan membuat satu pembentangan berkaitan dengan bahan rujukan yang menjadi salah satu sumber rujukan kepada saya dalam melengkapkan penulisan ilmiah yang telah dijalankan. Buku bercetak yang bertajuk Makanan, Pemakanan dan Terapi Diet yang ditulis oleh Mary Vickers dan Kathleen Mahan merupakan salah satu sumber rujukan yang membantu saya menyiapkan tugasan kajian ilmiah ini. Buku ini diterbitkan pada tahun 2003 dan merupakan keluaran edisi kedua. Buku ini merupakan terbitan daripada Dewan Bahasa dan Pustaka. Secara ringkasnya, buku ini telah memberi pendedahan yang begitu teliti berkaitan dengan cara manusia untuk menjalani kehidupan yang sihat dalam pelbagai aspek. Sebagai contoh, buku bercetak ini ada menjelaskan tentang jenis ambilan makanan, cara pemakanan yang sihat, kesan pengambilan makanan yang sihat dan kesan pengambilan makanan yang tidak sihat kepada manusia. Pada masa yang sama, buku ini juga turut mendedahkan kandungan-kandungan vitamin, nutrien, zat yang diperlukan dalam tubuh badan manusia. Bukan itu sahaja, kandungan buku ini juga ada menjelaskan tentang terapi diet atau langkah-langkah pemakanan yang tepat untuk manusia mengamalkan amalan diet yang betul. Tujuan buku ini ditulis adalah untuk memberi pendedahan dan ilmu pengetahuan yang tepat berdasarkan kajian-kajian ilmiah yang telah dilakukan oleh para saintis dan fakta-fakta yang telah dikaji dengan tepat. Penulisan buku ini juga bertujuan untuk berkongsi ilmu pengetahuan kepada manusia ataupun masyarakat di luar sana berkaitan dengan makanan, pemakanan, terapi diet agar manusia tidak mudah terpengaruh dengan segala ajaran yang tular di media sosial sahaja. Pada masa yang sama, buku ini boleh dijadikan sebagai salah satu panduan kepada manusia untuk memastikan kita dapat hidup secara sihat, harmoni dan bebas daripada sebarang penyakit yang berbahaya akibat daripada pemakanan yang tidak seimbang. Hal ini bertujuan untuk melahirkan generasi yang bebas daripada sebarang penyakit berjangkit dalam membentuk sebuah masyarakat yang mempunyai badan yang sihat, minda yang cerdas. Kandungan atau intipati dalam buku ini sememangnya berkait dengan tajuk penulisan ilmiah saya, iaitu berkaitan dengan kesan pengambilan makanan tidak seimbang dalam kalangan masyarakat di Malaysia dan langkah mengatasinya. Mengapa saya menegaskan bahawa kita perlu mengetahui kesan pengambilan makanan yang tidak seimbang ini? Hal ini kerana kesan pemakanan yang tidak seimbang akan menyebabkan berlakunya penyakit kronik, kekurangan sumber tenaga, menyebabkan stres dan sebagainya. Antara salah satu kesan pengambilan makanan yang tidak berkhasiat ialah akan menyebabkan berlakunya badan kita mudah mengalami penyakit kronik seperti kencing manis, darah tinggi, sakit jantung, kolesterol yang tinggi dan sebagainya. Berdasarkan buku ini, penyakit kencing manis boleh berlaku akibat daripada paras glukosa berada di tahap yang tinggi dalam darah. Peningkatan aras glukosa ini berlaku daripada amalan pemakanan seseorang itu yang sering makan makanan manis. Kesannya, manusia berisiko untuk mengalami hilang selera makan, bengkak atau kerosakan pada anggota badan yang boleh menyebabkan berlakunya kecacatan kekal atau boleh membawa kepada kematian. Oleh itu, sebagai salah satu langkah pencegahan, kita harus mengamalkan amalan pemakanan dan gaya hidup yang sihat serta mengurangkan makan makanan yang tidak berkhasiat. Sebagai contoh, pada halaman 976, buku ini ada berkongsi tentang kepentingan hasil tenusu seperti susu lembu yang mengandungi sumber protein yang bermutu tinggi, lemak, karbohidrat seperti laktosa, mineral, kalsium, vitamin A dan D. Oleh itu, kita boleh menjadikan makanan ini sebagai salah satu menu dalam pengambilan makanan harian kita dalam kuantiti yang disarankan seperti mana yang terdapat dalam piramid makanan agar kita dapat memastikan badan kita sentiasa sihat. Kesimpulannya, kita seharusnya mengetahui kesan-kesan pengambilan makanan yang tidak berkhasiat kepada tubuh badan kita dan sentiasa mementingkan amalan pemakanan yang seimbang agar kita dapat mencegah daripada sebarang penyakit. Hal ini dikatakan demikian kerana mencegah lebih baik daripada mengubati dan ianya penting dalam melahirkan masyarakat yang sihat dan bebas daripada sebarang penyakit.